Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Nama saya Muhammad Haris Fauzan bin Muhammad Hafiz daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat. Di bawah penyeliaan guru saya sendiri, Ustazah Nur Ashikin binti Baharudin. Pada hari ini, saya ingin membuat satu robot sumur yang diberi nama Grimlock. Robot sumur saya akan bergerak mengikut arahan yang telah ditetapkan. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita terus kepada sirkuit kita. Baiklah, kita mulakan sirkuit kita dengan mengeluarkan Arduino Uno R3. Seterusnya, kita memerlukan breadboard small. Seterusnya, kita memerlukan hobby gear motor yang akan berfungsi sebagai tayar kepada robot sumur kita. Kita memerlukan dua, tayar kanan dan tayar kiri. Baiklah. Seterusnya, kita memerlukan ultrasonic sensor sebagai sensor hadapan kita. Seterusnya, kita memerlukan DIR sensor sebagai sensor kiri dan sensor kanan bagi robot sumur kita. Baiklah. Seterusnya, kita memerlukan tambahan 9 volt bateri untuk menambah kuasa kepada robot sumur kita. Seterusnya, kita memerlukan motor driver L293D. Motor driver ini akan menerima input daripada Arduino Uno dan mengeluarkan output kepada gear motor kita supaya tayar bergerak mengikut arahan yang telah ditetapkan. Seterusnya, kita memerlukan push button dan memerlukan resistor. Baiklah. Semua komponen sudah lengkap. Sekarang kita sambungkan Arduino Uno R3 kepada breadboard. Pertama, kita memerlukan 5 volt bateri daripada Arduino Uno R3 dan disalurkan kepada breadboard small positif. Kita juga mengambil ground daripada Arduino Uno R3 dan kita sambungkan kepada breadboard small negatif. Dan kita sambungkan daripada bawah ke atas. Baiklah. Seterusnya, kita sambungkan motor driver L293D ini kepada Arduino Uno R3 kita. Baiklah, yang pertama, kita ada pin enable 1 dan 2 dan enable 3 dan 4. Untuk pin enable 1 dan 2 dan enable 3 dan 4, kita sambungkan kepada pin PWM, di mana pin PWM ini ditanda ombak sebelum nombornya, iaitu nombor 3, 5, 6, 9, 10 dan 11. Jadi kita sambungkan enable 1 dan 2 kepada pin PWM 6. Input kita dapat daripada Arduino Uno dan kita transferkan kepada input 1. Sambungkan kepada pin 5. Output 1, kita sambungkan output 1 ini kepada gear motor kita, supaya gear motor kita menerima output daripada Arduino Uno R3. Baiklah. Pin seterusnya adalah ground. Ground kita sambungkan tadi kepada negatif di sebelah bawah.
Jadi kita sambungkan sahaja kepada ground. Pin ini juga ground. Kita sambungkan kepada ground. Baiklah, seterusnya output 2. Output 2 ini pula kita sambungkan kepada gear motor negatif. Okay. Baiklah, seterusnya input 2. Input 2 ini kita sambungkan kepada pin 4. Dan power 2 ini kita sambungkan kepada tambahan 9 volt lagi, supaya ianya menambah kelajuan kepada robot sumo kita. Baiklah. Dan negatif ini kita sambungkan kepada ground. Itu negatif. Baiklah, seterusnya di sebelah atas pula sama juga. Enable 3 kita sambungkan kepada pin PWM 11. Input 3 kita sambungkan kepada pin 10. Output 3 kita sambungkan kepada gear motor kita. Ground kita sambungkan kepada ground, iaitu negatif. Ground kita sambungkan kepada ground. Output 4 kita sambungkan kepada gear motor negatif. Seterusnya input 4. Input 4 pula kita sambungkan kepada input 4 kita sambungkan kepada pin 9. Dan power 1 kita sambungkan kepada power, iaitu positif. Baiklah, kita sudah lengkapkan motor driver yang disambungkan kepada gear motor dan Arduino Uno R3. Seterusnya kita sambungkan ultrasonic sensor kita kepada Arduino Uno R3. Seperti biasa, ground kita sambungkan kepada ground. Eco pin. Eco pin ini kita sambungkan kepada pin 3. Trigger pin pula kita sambungkan kepada pin 12. Dan power kita sambungkan kepada power, iaitu positif. Baiklah, sudah lengkap untuk ultrasonic sensor. Kita pula sambungkan PIR sensor pada Arduino Uno R3. Ground kita sambungkan kepada ground. Power kita sambungkan kepada power. Dan signal kita sambungkan kepada pin 13. Baiklah. PIR sensor sebelah kanan pula, signal kita sambungkan kepada pin 2. Power kita sambungkan kepada power. Dan ground kita sambungkan kepada ground, iaitu negatif.
sudah cantumkan ke semua wayar kecuali button. Baiklah, terminal 1A kita sambungkan kepada pin 7. Terminal 2A pula kita sambungkan kepada power, iaitu positif, dan resistor di terminal 1B kita sambungkan kepada ground. Baiklah, kesemua wayar kita sudah lengkapkan. Sekarang kita bergerak kepada code block kita. Baiklah, code block kita okay, kita teruskan dengan yang pertama. Kita kena create variable, iaitu kita createkan ultrasonic sensor, PIR sensor kanan, PIR sensor kiri, dan button. So, yang pertama kita setkan button. Kedua kita setkan ultrasonic sensor. Ketiga kita setkan IR sensor kanan dan IR sensor kiri. Baiklah. Jadi langkah pertama kita perlu lakukan adalah kita isytiharkan ke semua komponen kita, iaitu button, ultrasonic sensor, PIR sensor kanan dan PIR sensor kiri. Baiklah. Seterusnya kita pergi kepada input, set button to, kita ambil read digital pin. Untuk ultrasonic sensor, kita menggunakan echo dan trigger pin. Jadi kita perlu menggunakan read ultrasonic distance sensor, on trigger pin dan echo pin. Manakala PIR sensor kanan dan kiri kita menggunakan read digital pin. Baiklah. Kita setkan dahulu untuk button, read digital pin nombor button kita, digital pin nombor 7. Ultrasonic sensor kita, echo pin kita pin 3. Echo pin kita pin 3 dan trigger pin kita pin 12. In units cm. Okey. Seterusnya, PIR sensor kanan. Sensor kanan kita di sebelah bawah ini pin 2 dan PIR sensor kiri kita pin 13. Baiklah. Seterusnya, yang pertama sekali kita hendak menekan button untuk menjalankan robot sumo kita. Jadi kita pergi kepada control. Kita ambil if. Dan kita pergi kepada map, kita ambil bentuk ini, kita masukkan dalam ini, dan kita masukkan button. Baiklah, if button sama dengan if pada map, kita ambil height. Height ini sama juga sama maksud dengan on. So maksud dia akan jadi jika button sama dengan on, kemudian kita pergi kepada output, apa yang akan kita hantar kepada gear motor kita. Okey, kita ambil set pin ini. 1, 2, 3, 4. Dan kita ambil ini 2. Baiklah. Tugasan pertama yang saya ingin buat adalah saya akan letakkan robot sumo di hujung meja, dan robot sumo akan berjalan secara kelajuan sederhana dalam masa 3 saat. Baiklah, saya setkan pin 2 ini adalah pin enable. So pin enable yang pertama adalah pin 6, dan pin enable yang kedua adalah pin 11. Baiklah. 2 ini, nombor ini adalah untuk mengawal kelajuan gear motor kita. Saya nak letakkan 95 rpm.
dalam pelajaran sederhana. Baiklah, seterusnya set pin ini adalah input kita. Input satu kita adalah pin 5. Input 2 kita adalah pin 4. Input 3 kita adalah pin 10. Dan input yang keempat kita adalah pin 9. Baiklah, bagaimana kita hendak set and hide dan low ini? Okey, kalau kita lihat input 1, input daripada Arduino akan masuk dalam input 1 dan keluar semula melalui output 1 yang akan diberikan kepada positif. Positif ini bermaksud roda akan bergerak ke hadapan, manakala negatif, roda akan bergerak ke belakang. Jadinya, saya ingin membuatkan kereta ini bergerak ke hadapan. Set pin 5. Pin 5 adalah input 1, akan keluar kepada output 1 dan masuk kepada positif. So, hide. Input 4 pula adalah untuk output negatif kepada gear motor. So, saya akan matikannya low. Input 10 adalah input 3 dan output 3 kita masuk kepada positif. So, kita hide. Dan pin 9 kita letakkan low selama 3 saat. Baiklah, seterusnya kita akan sambung dengan selepas kereta ini bergerak selama 3 saat, saya akan membuatkan kereta ini berhenti di tengah-tengah meja. Dengan itu, saya duplicate saja daripada atas sini dan pastekan di bawah wait 3 second ini. Baiklah, untuk membuatkan robot semua ini berhenti, saya perlu mematikan semua kelajuan yang ada pada robot semua ini. Jadi saya letakkan kosong dan saya matikan ke semua gear motor, ke semua loop. Jadi robot semua ini akan berhenti. Selepas robot semua ini berhenti, saya ingin membuat dia berpusing sebanyak 360 darjah. Jadi saya duplicate saja daripada atas. Saya ingin membuat robot semua ini berpusing sebanyak 360 darjah berpusing ke sebelah kanan. Jadi motor gear sebelah kanan saya sahaja yang akan bergerak dan motor kiri sebelah kiri akan berhenti. Jadi sebelah kanan ini adalah pin 6. Saya letakkan kelajuan sederhana iaitu 95 dan ini kosong. Pin 5 adalah output, input 1 dan output 1 positif. Jadi saya hidekan ini supaya dia bergerak ke hadapan dan semua pin yang lain akan berhenti. Jadi dia akan bergerak ke hadapan. Baiklah, seterusnya kita ambil if. Kita pergi kepada variable dan kita ambil ultrasonic sensor kurang dengan 50. Baiklah, untuk atur cara seterusnya ini saya menerangkan selepas robot semua itu berpusing sebanyak 360 darjah, apabila ultrasonic sensor mengesan objek kurang daripada 50 cm, kemudian saya duplicate daripada atas. Jika ultrasonic sensor mengesan objek kurang daripada 50 cm, maka robot semua ini akan bergerak melanggar objek dengan kelajuan maksimum. Baiklah, saya letakkan 215 RPM. Baiklah, dia akan bergerak ke hadapan. Jadi input 3 dan input 1 akan hide. Input 1 dan input 3 akan hide dan input 2 dan input 4 akan low. Seterusnya, kita pergi kepada if. Kita letakkan di sini. Dan kita ambil ini yang ada perkataan and. Kemudian kita masukkan ini ke dalam salah satu. Baiklah, apa yang saya ingin buat ini adalah tugasan yang seterusnya, iaitu jika kedua-dua sensor kanan dan kiri tidak mengesan meja putih, maka baiklah, pada variable.
Jika PIR kanan dan PIR kiri jika PIR kanan sama dengan height dan PIR kiri juga sama dengan height. Jika PIR kanan dan PIR kiri sama dengan height, iaitu mereka sudah tidak mengesan meja putih, maka kita pergi kepada output. Dulu kita duplicate saja di atas. Jika kedua-dua sensor kanan dan kiri mengesan objek, maka robot ini akan berhenti dahulu. Berhenti bermaksud semua kita matikan. Kita berhentikan selama 3 saat. Kemudian, selepas berhenti, robot akan berundur. Berundur juga selama 3 saat. Undur kita akan menggunakan output negatif daripada gear motor, iaitu output 2. Kita menggunakan input 2, iaitu pin 4. Kita hidekan. Dan kita menggunakan pin yang ke input 4. Kita hidekan. Baiklah, robot ini akan bergerak secara berundur dengan kelajuan sederhana 95 rpm. Baiklah, selama 3 saat. Dan robot ini akan berpusing ke sebelah kanan. Bermaksud gear motor sebelah kanan sahaja yang akan bergerak, iaitu kita menggunakan pin 6 iaitu 95, dan ini kita matikan. Dan kita hidekan input 1 iaitu pin 5 sahaja. Baiklah, robot ini akan berpusing ke sebelah kanan selama 3 saat. Baiklah, tugasan seterusnya adalah PIR sensor kiri sama dengan height. Baiklah, di sini pula, jika PIR sensor kiri sama dengan height ataupun PIR sensor kiri tidak mengesan meja putih, maka PIR sensor kiri akan berhenti dahulu. Selama 3 saat. Selepas berhenti selama 3 saat, kita berundur juga selama 3 saat dengan kelajuan sederhana. Undur kita menggunakan gear motor negatif. Pin 4 kita hidekan. Dan juga pin 9 kita hidekan. Selama 3 saat. Dan akan berpusing ke sebelah kiri. Ke sebelah kanan. Maaf saya. Jadi, gear motor yang di sebelah kiri ini akan bergerak. Jadi kita menggunakan pin 11. Dan pin ini kita matikan dia, kosong. Kita menggunakan positif, iaitu output 3. Menggunakan input 3 iaitu 10. Dan kita hidekan 10 sahaja. Baiklah. Dan robot ini akan berpusing ke sebelah kanan. Baiklah. Dan yang terakhir adalah
PIR sensor kanan. Sama dengan height. Jika PIR sensor kanan pula sama dengan height, iaitu sudah tidak mengesan meja putih, maka PIR sensor ini akan berhenti dahulu selama 3 saat. Kemudian akan berundur ke belakang selama 3 saat dengan kelajuan sederhana. Kita gunakan negatif P4. Kita haidkan 4 dan 9. Akan berundur selama 3 saat dan akan berpusing ke sebelah kiri juga selama 3 saat. Sebelah kiri, kita menggunakan gear motor yang di sebelah kanan sahaja. Pin 5. Pin 5 kita haidkan dan semua kita matikan. Menggunakan pin 6. Baiklah. Itu sahaja untuk kod blok kita. Sekarang tiba masa untuk kita memulakan simulasi. Baiklah. Pertama, jika kita tekan button, robot akan bergerak ke hadapan selama 3 saat dengan kelajuan sederhana. Kemudian berhenti selama 3 saat dan berpusing sebanyak 360 darjah sehingga dia menjumpai objek di hadapannya. So, apabila ditekan button, robot akan bergerak ke hadapan dengan kelajuan sederhana selama 3 saat. 2495 RPM. Kita boleh lihat di sini. Kemudian, gear motor akan berhenti selama 3 saat. Dan gear motor ini akan bergerak berpusing ke sebelah kiri sebanyak 360 darjah. Sehingga ia menjumpai objek yang kurang daripada 50 cm. Jika robot ini mengesan objek kurang daripada 50 cm, robot ini akan bergerak dengan kelajuan maksimum melanggar objek tersebut sehingga jatuh daripada meja. Kita boleh lihat di sini dengan kelajuan maksimum. Dan menolak objek tersebut sehingga objek tersebut jatuh. Seterusnya, jika kedua-dua sensor ini telah tidak mengesan meja putih di hadapannya, maka robot ini akan berhenti selama 3 saat, berundur selama 3 saat dan berpusing ke sebelah kiri selama 3 saat. Robot ini akan berhenti selama 3 saat. Berundur ke belakang selama 3 saat dengan kelajuan sederhana. Dan bergerak pusing ke sebelah kanan dengan kelajuan sederhana selama 3 saat. Baiklah, seterusnya, jika sensor sudah tidak mengesan meja putih di sebelah kiri pula, maka robot ini akan berhenti selama 3 saat. Berundur selama 3 saat juga. Dan bergerak belok ke sebelah kanan dengan kelajuan sederhana. Baiklah. Dan yang terakhir, jika PIR sensor di sebelah kanan ini
sudah tidak mengesan lagi meja putih, maka robot akan berhenti selama 3 saat, berundur selama 3 saat, dan membelok ke kiri selama 3 saat. Penyusunan objek, robot akan berhenti selama 3 saat. Robot akan berundur dengan kelajuan sederhana sebanyak 3 saat. Dan robot akan berpusing ke sebelah kiri selama 3 saat dengan kelajuan sederhana. Baiklah, itu sahaja untuk video sirkuit pada kali ini. Terima kasih kepada yang menonton. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.